Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kopi bosian, tajahau, vanakkam. Yang saya hormati para pimpinan, sahabat-sahabat yang hadir hari ini, yang meluangkan masa, serta semua yang menonton secara maya. Apa kabar semua? Okey, saya mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa ke jelajah siri ketiga Kancil Berkelana ke Negeri Sembilan. Nama saya Diana Rizwan, saya berasal jauh dari Sabah, Putatan Sabah. Saya baru sahaja landing pada pagi tadi, jadi agak penat sedikit. Malam ni saya hadir bukan sekadar sebagai seorang ahli parti bersama, tapi saya hadir untuk membawa suara anak muda, terutamanya untuk rakan-rakan saya di Sabah. Saya hadir membawa suara mereka yang terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan. Saya hadir untuk membawa peluang yang tidak kunjung tiba yang belia harapkan. Dan saya juga hadir membawa harapan anak muda yang menginginkan Malaysia lebih baik daripada sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masih ingat pada tarikh keramat 17 Mei 2026 saat saudara Rafizi mengumumkan penubuhan Parti Bersama Malaysia. Saya membaca satu demi satu agenda yang dibawakan. Saya membaca, meneliti visi misi yang disampaikan serta hala tuju yang ditawarkan oleh parti ini. Setelah saya selesai membaca dan meneliti, saya terus membuat keputusan untuk memasuki Parti Bersama Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat di Sabah selalu menyuruh saya untuk fokus parti lokal. Tapi saya memilih untuk pilih parti nasional. Saya memilih Parti Bersama Malaysia. Mengapa? Alasannya mudah. Bagi saya, sudah lama, sekian lama tiada parti yang ingin bercakap tentang masa depan. Tapi Parti Bersama Malaysia bukan sekadar bercakap pasal masa depan. Dia juga bercakap tentang penyelesaian yang akan dibawakan. Bukan sekadar propaganda. Ini juga parti yang kami menganggap ia parti masa depan, bukan tentang perebutan jawatan. Sebuah parti yang bercakap soal rakyat dan bukan tentang elit politik. Secara pribadinya, saya amat menggemari kita punya pimpinan Parti Bersama, iaitu Saudara Rafizi Ramli dan Saudara Nik Nazmi. Mereka merupakan seorang yang saya kagumi kerana mereka berani mempertahankan prinsip walau berdepan dengan pelbagai cabaran. Saudara-saudari sekalian, generasi muda pada hari ini penat bah sudah. Muak bah sudah kami dengan politik lama ni. Kami bosan sudah dengan politik yang penuh drama, pungpang, tapi tiada jalan penyelesaian. Kami letih bah lihat ahli politik yang muncul, tem pilihan raya baru mau datang house to house. Penat bah kami ni anak orang muda ni, sudah datang pilihan raya baru mau ketuk rumah. Kami tidak mahu lagi politik dinosaur dengan hidup naratif lama. Kami tidak mahu politik yang mampu menewaskan anak muda, ideologi anak muda untuk kami bawakan ke hadapan. Apa yang kami belia mahukan? Kami mahukan politik yang mampu menyelesaikan masalah kehidupan rakyat. Politik yang mampu menjawab persoalan anak muda dan belia Malaysia. Persoalan yang bagaimana? Kami mau tahu bah. Macam mana mau dapat pekerjaan dalam masa sekarang ni? Macam mana kami mau beli rumah, lagi-lagi yang di Sabah, dengan kos rumah di Sabah tu melambung harganya? Macam mana kami mau besarkan keluarga dengan kos sara hidup yang semakin meninggi, melambung-lambung sekarang ni? Bagaimana kami mau pastikan anak-anak kami mempunyai masa depan yang lebih baik? Inilah persoalan sebenar anak muda pada hari ini. Lagi-lagi kami yang di Sabah. Oleh itu, saya percaya bahawa Parti Bersama Malaysia mempunyai ruang yang besar untuk kita berkembang kerana parti ini menawarkan harapan baharu kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang Sabah, kita bercakap tentang sebuah negeri yang sangat kaya sebenarnya ni. Kenapa? Kami mempunyai tanah yang subur. Hasil laut lagilah melimpah, seafood sangat murah di Sabah, minyak dan gas pun kami ada. Kita punya pelancongan di Sabah luar biasa, you name it, you want what? Gunung, laut, mau tengok penyu, Gunung Kinabalu, semua ada di Sabah.
Sumber asli pun banyak betul di Sabah, tapi persoalannya kami di Sabah, kenapa masih banyak rakyat Sabah yang susah, masih ramai yang miskin? Kenapa? Kenapa anak Sabah masih ramai yang menganggur? Mengapa kami perlu berhijrah ke tanah Melayu untuk mencari pekerjaan? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah paradoks Sabah. Negeri yang kaya tapi rakyatnya masih ramai yang hidup dalam kesusahan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Sabah masih mencatat kadar kemiskinan yang tertinggi di Malaysia, iaitu sekitar 17.7% pada tahun 2024. Malah lebih 250,000 rakyat Sabah masih direkodkan berada dalam kategori miskin. Hal ini sangat serius ya. Ini bukan sekadar angka bagi kami. Di sebalik angka ini ada wajah-wajah manusia yang kami perjuangkan. Ada ibu yang terpaksa berjimat untuk membeli susu anak. Ada bapa yang bekerja siang dan malam masih tidak mampu keluar dari kemiskinan. Ada graduan yang gagal mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka. Dan yang lebih membimbangkan, Sabah juga mencatat kadar pengangguran tertinggi di Malaysia, yaitu sekitar 7.6%, lebih 2 kali ganda dari kadar nasional. Bayangkan guys, dalam sebuah negeri Sabah yang kaya dengan sumber semula jadi, pengangguran masih masalah terbesar kami. Inilah realiti belia Sabah yang kami hadapi. Akhirnya ramai antara kami yang mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga. Bukan sebab kami mau, tapi sebab kami terpaksa. Kami terpaksa kasih tinggal kampung halaman, berhijrah ke KL, Johor, Pulau Pinang, Singapura untuk mencari sesuap nasi. Bukan kerana mahu terpaksa kami ini. Terpaksa bekerja sebagai operator kilang, pembantu restoran, pekerja pembersihan. Ya, itu merupakan pekerjaan yang murni untuk semua, tapi tidak selaras dengan kelayakan belia yang ada sekarang. Walaupun berkemahiran rendah, kami masih juga bekerja. Bukan kerana tiada bakat, tapi kurang peluang yang diwujudkan di negeri sendiri. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat tertarik dengan agenda ke-11 Parti Bersama Malaysia, yaitu menjadikan pertanian moden sebagai aktiviti pengkilangan utama negara. Ramai orang memandang rendah dengan pertanian. Orang bilang apa? Petani saja kau tu, tapi kita tidak tahu. Ramai orang, lagi-lagi negara luar, negara-negara maju hari ini menggunakan teknologi untuk menjadikan pertanian sebagai industri bernilai tinggi. Kali ini pertanian bukan sekadar cangkul dan kebun. Pertanian kini melibatkan drone, kecerdasan buatan, otomasi dan data, teknologi makanan. Dan bagi saya rakan-rakan yang memandang secara maya dari Sabah, kita di Sabah mempunyai semua kelebihan untuk menjadikan hub pertanian moden negara. Kita mempunyai tanah yang luas, cuaca pun sesuai juga. Kita punya tenaga kerja muda yang ramai. Apa yang kita perlu hanyalah keberanian politik dan perancangan yang betul. Bayangkan jika hasil pertanian yang ada ini diproses sepenuhnya di negara Malaysia. Bayangkan jika anak muda dan belia kita sebagai usahawan agroteknologi. Bayangkan berapa banyak pekerjaan yang kita dapat tawarkan kepada anak-anak muda ini. Berapa ramai graduan yang boleh kembali ke kampung halaman, boleh mendapatkan pendapatan rakyat kita tingkatkan. Inilah jenis pemikiran yang kita perlukan untuk mengubah negara. Bukan sekadar ketuk pintu dan memberi bantuan one-off semasa pilihan raya, tapi untuk membina ekonomi yang mampu mencipta peluang kepada belia. Masa depan kita mesti dibina dengan peluang, tidak lagi untuk budaya kebergantungan. Oleh itu saya menyeru, peluang pekerjaan, peluang pendidikan, peluang perniagaan, dan peluang untuk berjaya bagi belia Sabah. Dan itulah sebabnya kita memerlukan politik yang berani membawa perubahan, politik yang berani bercakap benar, politik yang berani menawarkan masalah. Penyelesaian. Politik yang berani memikirkan 20 tahun akan datang dan bukan sekadar pilihan raya yang akan datang ini. Akhir kata, saya ingin menyeru kepada belia-belia, anak-anak muda di luar sana, janganlah kita hanya sekadar menonton. Janganlah kita hanya mengetik di laman sosial menjadi pengeritik di media sosial.
Turunlah sama-sama untuk kita membina masa depan negara, kerana Malaysia yang lebih baik tidak akan lahir sendirinya. Ia memerlukan keberanian, ia memerlukan pengorbanan, dan ia memerlukan anak muda yang sanggup tampil ke hadapan. Saya percaya jika sang kancil boleh menewaskan sang buaya dengan kebijaksanaan, maka rakyat Malaysia juga mampu mengatasi segalanya cabaran melalui ilmu, keberanian dan perpaduan. Marilah kita bina sebuah Malaysia yang lebih adil, Malaysia yang memberi peluang sama rata, Malaysia yang tidak meninggalkan Sabah, Sarawak atau mana-mana negeri di belakang, Malaysia yang kita boleh banggakan. Saya, Diana Rizwan, yang baik datang dari saya, yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik datang dari saya. Terima kasih.